Oke, kita akan masuk tajuk baru yaitu kegiatan ekonomi utama di dunia. Kita akan masuk beberapa contoh negara. Oke, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu beritahu dulu ya bahwa tanpa kegiatan ekonomi sesebuah negara itu negara tersebut tiada punca pendapatan. Selain daripada tiada punca pendapatan, penduduknya juga tiada pekerjaan. Jadi kamu sudah nampakkan kepentingan betapa pentingnya kegiatan ekonomi ini kepada sesebuah negara. Oke, kita pergi terus kepada di kegiatan ekonomi premier di Thailand. Di mana di Thailand ini, di kawasan hijau ini, hampir 60% dia adalah penanaman padi. Di mana lokasi kawasan penanaman padi di Thailand ini terletak di timur laut Thailand, 1/3 daripada kawasan dataran tinggi Korat. Di timur laut Thailand ditanam dengan padi. Di lembangan Sungai Chao Phraya di bagian tengah Thailand adalah kawasan tani alluvium dan ditanam dengan padi sawah secara intensif. Oke, dan apa faktor yang mempengaruhi penanaman padi di Thailand? Yang pertama, kamu perlu ingatnya, bentuk muka bumi, tani, dasar kerajaan, teknologi. Itulah yang selalu dia punya faktor untuk ekonomi. Yang pertama ialah, kalau bentuk muka bumi, kawasan tanda pama yang luas, tani, jenis tani yang sesuai ialah tani alluvium lah, untuk tanam padi kan. Di lembangan Menam Chao Phraya dan tanah berpasir subur di dataran tinggi Korat. Dasar kerajaan di Thailand pula melaksanakan dasar jaminan harga beras yang berfungsi sebagai program gadai janji. Petani boleh mendapatkan pinjaman kerajaan pada kadar faedah yang rendah. Manakala dari segi teknologi pula, di Thailand menggunakan teknologi moden seperti drone dan satelit untuk pemetaan kawasan tani, menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan baka padi yang lebih baik. Oke, di sini kepentingan penanaman padi bagi Thailand yang menyediakan peluang pekerjaan, menghasilkan pendapatan kepada negara melalui ekspor beras. Oke, kita pergi kepada di Indonesia, di mana di sini adalah penanaman kelapa sawit. Oke, di sini nih kemana yang hijau nih adalah kawasan penanaman kelapa sawit ini. Oke, dan apa faktor dia? Seperti yang cikgu beritahu tadi, kamu ingat bentuk muka bumi. Tapi kalau kelapa, apa faktor yang mempengaruhi dia? Penanaman kelapa sawit ini apa faktor yang mempengaruhi dia? Yang pertama ialah dia kawasan tanah pama dan tanah beralun. Tani dia ialah jenis tani yang sesuai ialah tani letrit dan tani gambut. Dasar kerajaan menjalankan berbagai langkah untuk memajukan penanaman kelapa sawit seperti menjalankan usaha sama, pihak swasta dan pelabur asing. Oke, tenaga buruh pula Indonesia mempunyai tenaga buruh yang ramai dan murah untuk bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Kepentingan macam biasa, menghasilkan pendapatan negara yang cikgu cakap tadi itu, menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk, memajukan pengeluaran biodiesel ini daripada kelapa sawit itulah tadi, dan membuka kawasan pertempatan baharu. Oke, kita pergi kepada kegiatan ekonomi sekunder. Tadi prima kan? Oke, sekarang kita pergi di industri otomotif di Jepun. Oke, kawasan industri otomotif utama Jepun ialah di Tokyo, Nagayo, dan Osaka, dan Hiroshima. Jadi, sinilah kawasan ni. Oke, Nagayo, Toyota, Osaka, Daihatsu, Hiroshima, Mazda, Tokyo, Hino. Oke, apa faktor yang mempengaruhi industri otomotif di Jepun? Yang pertama, bentuk muka bumi. Saya bilang tadi kan, sebab kawasan tanda pamada yang sesuai. Dasar kerajaan Jepun menyediakan pelbagai kemudahan R&D, pemfailan paten dan insentif model serta cukai. Oke, teknologi di Jepun macam biasa yang kamu tahu dia adalah teknologi tinggi dalam kejuruteraan. Robotik, hibrid, optik, semua itu di negara Jepun lah. Oke, dan tenaga buruh Jepun mempunyai tenaga buruh yang berkemahiran tinggi. Kepentingan industri otomotif di Jepun ini yang menghasilkan pendapatan utama negara Jepun, mewujudkan peluang pekerjaan, menyokong industri hiliran lain seperti pembuatan alat ganti kendaraan. Oke, kegiatan ekonomi tertiar pula. Di sini contoh dia ya, pelancongan di Malaysia yang paling popular lah. Ramai pelancong asing datang untuk mengunjungi berbagai lokasi pelancongan di Malaysia. Tetapi sekarang disebabkan pandemik ni COVID-19 tiadalah
pelancong boleh masuk di negara kita. Antara lokasi ekopelancongan di Malaysia yang telah menarik ramai pelancong ialah sekitar ada pulau, pantai, tasik, tanah tinggi, hutan, taman negara, dan pusat perlindungan hidupan liar. Oke, ini adalah contoh-contoh kawasan pelancongan yang menarik. Kilim, Geopark, Langkawi. Nah, dia adalah pulau. Oke, dan seterusnya ialah kita pergi kepada di Royal Belum Perak. Nah, di sini ada bunga Rafflesia, begitu. Oke, di ketiga ialah Taman Negara Pahang, ada canopy walk, berbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kalau di keempat sini, oke, Taman Botani di negara Shah Alam Selangor, dan kelima Pulau Perhentian di Terengganu, 6 Taman Negara Kinabalu Sabah. Apa faktor perkembangan ekopelancongan di Malaysia? Yang biasa bentuk muka bumi yang menarik, kita ada pantai, tanah tinggi, gunung, hutan, gua, batu kapur, dan pulau. Iklim yang panas dan lembab sepanjang tahun, itulah yang pelancong suka datang pergi negara kita. Infrastruktur yang baik juga, kita ada lebuh raya dan lapangan terbang, memudahkan kesampaianlah orang ataupun pelancong untuk datang di negara kita. Peranan dan pihak kerajaan yang berkaitan dengan pelancongan turut memainkan peranan untuk memajukan pelancongan kita. Contohnya Kementerian Pelancongan mengadakan Tahun Melawat Malaysia untuk mempromosikan Malaysia kepada pelancong asing. Oke, pilapan nih. Ada link pula di sini. Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Oke, kepentingan ekopelancongan di Malaysia ialah mewujudkan peluang pekerjaan, menghasilkan pendapatan, membantu mengekalkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang menjadi daya tarikan pelancong sebab kita ada taman negara kan. Oke. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini untuk 9.3. Sekian, terima kasih.